Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, berjumpa lagi dalam kelas sains Cikgu Zaman. Okey, so hari ni kita nak sambung pembelajaran kita. Hari ni kita nak masuk tajuk tenaga dan kuasa bab 7. Okey. Baik, hasil pembelajaran. Di akhir kelas nanti saya nak awak semua dapat mendefinisikan kerja dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan tenaga dalam kehidupan seharian. Okey, kemudian awak boleh menghubung kaitkan kuasa dengan kerja dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian. Okey, so dalam tajuk ni memerlukan kita melakukan sedikit kira-kira. Okey, jadi awak perlu mahir dalam matematik. Sekarang kita pergi kepada 7.1 iaitu kerja, tenaga dan kuasa. Okey, kerja iaitu W didefinisikan sebagai hasil darab daya F dan juga sesaran dalam arah daya. Okey, maknanya apa? Maknanya daya dan sesaran ini mestilah dalam arah yang sama baru boleh dikategorikan sebagai kerja. Okey, kerja juga boleh ditakrifkan sebagai hasil darab daya dan juga sesaran. Okey. So kadang-kadang dia akan tulis dalam soalan, okey, kerja ini sama dengan W ini sama dengan Fs. Maksudnya apa? W sama dengan F darab S. W itu kerja, F itu daya dan S itu adalah sesaran. Okey, unit SI bagi kerja ialah Joule. Okey, sebab kerja ni dia sama je dengan tenaga So unit dia adalah Joule. 1 Joule kerja dilakukan apabila daya 1 Newton digunakan untuk menggerakkan objek sejauh 1 meter dalam arah daya. Okey, ataupun dalam arti kata lain, 1 Joule sama dengan 1 Newton meter. Okey. So unit Newton meter ini juga digunakan untuk kuantiti fizik umum daya dan juga tenaga. Okey, baik. Sekarang ni kita nak tengok apa itu sesaran. Okey, sesaran bermaksud jarak teringkas antara dua titik. Okey, kita tengok contoh kat bawah ni Apa maksud jarak teringkas antara dua titik itu? Okey, contohnya sebuah kereta bergerak daripada titik A ke titik B. Okey. So jarak daripada A ke B ni kita panggil sebagai sesaran. Okey, kita tengok pula situasi kedua. Okey, sebuah kereta bergerak daripada titik A ke titik B. Okey, so mana sesaran dia? Okey, sesaran dia adalah jarak teringkas, okey, daripada titik A ke titik B. Okey, maknanya yang bengkang-bengkok ni, okey, yang dia lalu ni, ini bukan sesaran, tapi sesaran adalah jarak daripada A ke B. Ini kita panggil sebagai sesaran. Sebab tu kita cakap tadi jarak teringkas antara dua titik. Okey, baik. Seterusnya kita nak tengok contoh pengiraan kerja. Okey, ada contoh dekat dalam gambar ni Seorang wanita cuba mengangkat objek setinggi 1 meter dengan daya 20 Newton secara menegak untuk melawan daya tarikan graviti. Okey, baik. So berat bakul tersebut adalah 20 Newton. So dia nak angkat bakul tu 1 meter ke atas. Okey. Jadi daya yang terhasil adalah daya tindakan graviti. Okey. So untuk melawan daya tindakan graviti ni kita perlu angkat bakul itu ke atas. Okey, dan sesarannya pun sama juga ke atas 1 meter Okey, jadi cara pengiraannya adalah kita masukkan dulu dalam formula kerja sama dengan daya darab dengan sesaran. Okey. So W darab F, W sama dengan F darab S. Okey, so daya dia dah bagi dekat situ, F 20 Newton dan sesarannya adalah 1 meter. So 20 darab 1 sama dengan 20 Joule. Jadi kerja yang terhasil adalah 20 Joule ataupun 20 Joule tenaga yang digunakan untuk mengangkat bakul tersebut. Okey. Baik, kita tengok pula contoh seterusnya. Okey, aktiviti B ini menolak troli sejauh 5 meter dengan daya 10 Newton. Okey, kita tengok. Okey, so W sama dengan F darab S. Okay, macam biasa. So, F adalah 10 Newton darab dengan 5 meter. Okey, jadi kerja yang terhasil adalah 50 Joule. Okey, baik. Sekarang ni kita nak uji minda. Aktiviti C menarik lacis sejauh 30 cm dengan daya 2 Newton.
Newton. Okey, jawapannya A adalah 0.6, B 0.06, C 0.16 dan D 0.66. Kita tengok apa jawapannya, mana satu jawapannya. Okey, penyelesaiannya. Okey, masukkan dulu formula macam biasa. W sama dengan F darab S. Okey, W sama dengan F berapa dekat situ? F dibagi 2 Newton, manakala sesaran dibagi 30 cm. Jadi boleh selesaikan tak? Okey, kita selesaikan. Okey. So 2 kali dengan 30 bahagi 100. Kenapa kena bagi 100? Okey, sebab sesaran dibagi dalam unit cm. So kita kena convert kepada meter dulu, sebab dalam formula ni sesaran ditulis dalam unit meter. Jadi kita tukarkan cm ini kepada meter, that's why kita kena bagi kepada 100. So jawapannya adalah kerja sama dengan 0.6 joule. Jadi jawapannya adalah A. A jawapannya. Baik, seterusnya kita nak tengok aktiviti di bawah ini kerja ataupun tidak. Kerja dilakukan ataupun tidak. Tengok aktiviti yang pertama iaitu mengangkat berat ataupun weightlifting. Ada sesaran tak dalam aktiviti ni? Ada sesaran. Sesarannya ialah ke atas. Dia nak angkat barbel ni ke atas. Kemudian ada daya tak? Daya ada. Dayanya adalah daya melawan tindakan graviti. Jadi nak melawan tindakan daya tarikan graviti ni, kita kena angkat barbel ni ke atas. Jadi arah daya dan arah sesaran adalah sama. Jadi kerja terhasil ataupun kerja dilakukan. Kemudian kita tengok pula aktiviti kedua. Aktiviti kedua adalah aktiviti menolak dinding. Ada daya tak? Daya terhasil. Arah daya ialah arah dia tolak dinding tersebutlah. So ada daya dekat situ. Arah daya, tetapi sesaran ada tak? Sesaran tak ada. Sesaran tak ada. Sebab apa tak ada? Sebab dinding ni tak bergerak. So sesaran tak ada. Jadi kerja berlaku ataupun tidak? So kerja tidak berlaku. So kita tengok pula aktiviti ketiga, berjalan. Berjalan. Kita tengok berjalan. Dia berjalan ke arah depan. Ada sesaran tak? Ada sesaran. Sesarannya ialah ke depan. Daya ada. Daya ada, iaitu daya tindakan graviti sebab berat badan dia. Berat badan dia melawan daya tindakan graviti. So daya dia adalah ke atas. So sekarang ni arah daya dan arah sesaran adalah berbeza, tidak sama. Jadi kerja berlaku ataupun tidak? So kerja tidak berlaku. Kalau keluar soalan dalam exam macam ni, dia tanya, seorang lelaki yang mempunyai jisim 30 kg berjalan ke arah kiri contohnya. Berapakah kerja yang dilakukan? So jawapannya kerja adalah kosong. Sebab apa? Arah, sesaran dan daya tidak sama. Baik, seterusnya. So tidak ada kerja dalam aktiviti ni. Jadi aktiviti seterusnya adalah rowing ataupun mendayung. Sesaran ada. Kemudian daya pun ada pada arah yang sama. Sebab dia rowing tu dia nak menggunakan daya tu untuk ke arah yang samalah. So daya dia pada arah yang sama dengan sesaran. Jadi kerja berlaku. Kita nak uji minda lagi. Kali ini Ali berjisim 47 kg mengangkat kotak seberat 30 Newton menaiki tangga setinggi 3 meter. Berapakah kerja yang dilakukan? A 150, B 15, C 155 dan D 1500. Jawapannya adalah jawapannya adalah D 1500. Macam mana boleh dapat 1500? Kita tengok. Mula-mula macam biasa kita masukkan dulu formula W sama dengan Fs. Kerja sama dengan daya darab sesaran. So daya dibagi tak kat sini? Daya dibagi. Ada dua sekarang ni daya kat sini. 30 Newton dan 47 kg. Kenapa 47 kg ni kita kena kira sekali? Sebab 47 kg berat badan budak ni kena kira sekali sebab dia bawa badan dia untuk melawan daya tindakan graviti. Untuk melawan daya graviti. Jadi kita kena kira lah sekali dengan berat objek yang dibawa ataupun barang yang dibawa. Jadi 47 kg ni kita kena tambah dengan 30 Newton. Lepas tu barulah kita boleh darab dengan sesaran 3 meter.
Okey, tapi sebelum kita tambahkan dengan 30 Newton ni, okey, kita kena tukar dulu berat badan budak ni kepada Newton sebab berat badan budak ni dia bagi ke dalam kg. So kita kena tukar dulu kepada Newton. Okey, so nak tukar berat badan budak ni kepada Newton, kita kena darab dengan 10. Okey, darab dengan 10. Okey, sebab 10 ni ditakdirkan sebagai daya tindakan graviti. Okey, apa-apa saja nilai dalam kg, kalau nak convert kepada Newton, kita kena darab dengan 10. Okey, jadi 47 darab 10, jawapannya 470. Kemudian barulah kita tambah dengan 30. So, F sama dengan 500 darab dengan sasaran 3 meter. Okey, jadi kerja yang dilakukan adalah 1500 Joule. Okey, uji minda lagi. Kali ni seorang lelaki menarik tong yang berisi simen seberat 30 kg dari atas tanah ke tingkat 1 sebuah bangunan menggunakan takal. Okey. Okey, berat simen 30 kg. Okey, tingkat 1 adalah setinggi 20 meter, okey, dari tanah. Berapakah kerja yang dilakukan? A 60 Joule, B 0.6 Joule, C 6000 Joule dan D 600 Joule. Okey, kita tengok macam mana nak kira dia. Okey, mula-mula sama je. Kita masukkan dulu rumus. W sama dengan Fs. Kerja sama dengan daya darab sasaran. Okey, so daya yang dibagi adalah 30 kg. Okey, daya dibagi 30 kg. So, kena tukarkan dulu kepada Newton. So, kena darab 10. Okey, barulah kita darab dengan sasaran. Okey, so 30 kali 10 sama dengan 300. 300 darab 20 sama dengan 6000 Joule. Okey, so kerja sama dengan 6000 Joule. Okey, so C jawapannya 6000 Joule. Okey, seterusnya kita nak tengok apa itu tenaga dan kuasa. Okey, tenaga didefinisikan sebagai keupayaan untuk melakukan kerja. Unit SI bagi tenaga ialah Joule. Sama dengan kerja. Kerja dengan tenaga, unit dia sama iaitu Joule. Apabila daya 1 Newton digunakan untuk menggerakkan objek sejauh 1 meter dalam arah daya, tenaga sebanyak 1 Joule telah pun digunakan. Okey, kemudian kita tengok pula apa itu kuasa. Kuasa ataupun P didefinisikan sebagai kadar melakukan kerja, W. Okey, kuasa juga boleh ditakdirkan sebagai kerja yang dilakukan, W, bahagi dengan masa yang diambil iaitu T. Siapa yang tak tahu apa itu P, W dan T, okey, saya bagi tahulah. Okey, P itu dalam bahasa Inggeris maksudnya power. Okey, power adalah kuasa. Okey, W ni kerjalah, work. W work. Dan T adalah masa, time. Okey, unit SI bagi kuasa ialah watt. Okey, ini dia punya unit. Unit dia adalah watt W. Apabila 1 Joule kerja dilakukan dalam masa 1 saat, kuasa sebanyak 1 watt telah pun digunakan. Okey, ataupun dalam arti kata lain, 1 watt sama dengan 1 Joule saat negatif 1. Okey, seterusnya kita nak tengok contoh pengiraan kuasa. Okey, aktivitinya ialah seekor monyet mempunyai berat 50 Newton memanjat pokok setinggi 3 meter dalam masa 20 saat. Okey, macam mana nak kira kuasa? Okey, kita masukkan dulu formula dia. Okey, kuasa P sama dengan kerja bahagi masa ataupun biasa kita tulis dalam bentuk simbol iaitu P sama dengan W bahagi T. Okey, so sebelum kita nak kira kuasa ni, kita kena cari dulu W iaitu work ataupun kerja. So kerja kita gunakan rumus yang sama iaitu W sama dengan Fs. So F ni dia dah bagi 50 Newton kali dengan sasaran dia 3 meter. So W sama dengan 150 Joule. Okey, 50 kali 3 150 Joule. Jadi kerja kita dah dapat kat sini 150 Joule. Okey. So bila dah dapat kerja barulah kita kira kuasa. Okey, kita masukkan W ni ke dalam formula kuasa ni. Jadi P sama dengan 150 bahagi T. T dia dah bagi dekat sini 20 saat. Okey, so 150 bahagi 20 saat. Okey, so jawapannya P sama dengan 7.5 watt. Okey. Okey, kita nak uji minda lagi. Okey, kali ni Aizul menarik sebuah kotak di atas landasan licin dari A ke B dengan daya 30 Newton sejauh 2 meter dalam arah daya dalam masa 5 saat.
So A jawapannya 22 watt, B 12 watt, C 2 watt dan D 15 watt. Okey, macam mana nak kira kuasa? Sama juga, kita masukkan dulu formula dia. P sama dengan W bahagi T. Okey, sebelum nak cari P ni, kuasa ni, kita kena cari W dulu, iaitu kerja. So gunakan rumus kerja. W sama dengan Fs. F adalah sesaran. F adalah daya, S adalah sesaran. So F dan S ada dalam soalan. F 30 Newton. Okay, sesarannya adalah 2 meter. Okay, so 30 kali 2. So, dapatlah W sama dengan 60 Joule. Jadi, bila dah dapat W, barulah kita cari kuasa. Kuasa sama dengan P sama dengan W bahagi T. Okay, so kita dah dapat W tadi kan? Okay, masukkan dalam formula. So, P sama dengan 60 bahagi masa yang diambil adalah 5 saat. Okay, so P sama dengan 12 watt. So, jawapannya adalah B. Okay, 12 watt. Okey, seterusnya. Okey, pemberat 150 Newton diangkat setinggi 1 meter dalam masa 0.5 saat. Okey, A jawapannya adalah 50 watt, B 12 watt, C 300 watt dan D 130 watt. Okey, macam mana nak kira? Macam biasalah. Okey, gunakan rumus P sama dengan W bagi T. Kemudian cari dulu W. Okay, so W sama dengan 150 kali 1. So, W sama dengan 150 Joule. So, kuasa sama dengan P sama dengan W bahagi T. Okay, W tadi kita dah dapat 150 bahagi dengan masa yang diambil 0.5. So, P sama dengan 300 watt. Okay, so jawapannya adalah C. Okay, baik. Seterusnya saya nak bagi tugasan. Okay, tugasannya adalah, okay, awak tengok pada ruangan deskripsi di bawah. Okay, ada link ada link dekat ruangan deskripsi di bawah. Okay, link itu adalah link bagi kuis yang saya dah sediakan. Jadi awak klik pada link tersebut, so awak akan ke ruangan kuis lah. Okay, dan awak jawab kuis tersebut. Okay, bila awak jawab, nanti saya boleh cek. Saya akan cek siapa yang jawab, siapa yang tak jawab. Okay, yang tak jawab tu saya kira dia sebagai tidak hadir kita punya sesi PDPR ni. So, siapa yang jawab saja saya akan kira hadir dalam sesi PDPR kita hari ini. Okay? Baik. So, sampai di sini saja kelas kita pada hari ini. Okay, kita akan jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Okay, terima kasih semua. Jaga diri, jaga kita. Jangan keluar rumah. Okay, kalau keluar rumah tu tolong patuhi SOP. Okay, kita nak pandemik COVID-19 ni berakhir dengan cepat supaya kita boleh mulakan kelas secara bersemuka semula. Okey, terima kasih kelas. Jumpa lagi.